kawan saya Farid ni, dia ialah Vice President dalam bank. Vice President dalam bank, saya tak boleh sebut bank apa. Dan dia kata, bro, aku orang bank, aku dah lama tahu benda-benda ni dan aku dah lama masuk. Dan you all yang public ni baru dibuka. Saya kata, ya ke? Ini yang kita katakan. Orang-orang bank dah tahu lebih dahulu. Sebelum buka macam kita, kepada kita ni. So saya kata, ya betul. So dia buka dia punya mobile tu, dia tengok. Saya tengok, samalah. Dia ialah salah seorang merchant untuk quantum metal. Orang bank. Kemudian saya buat due diligence lagi. Saya tengok, sebab bila saya duduk dalam environment tu, saya buat cross check. Kawan-kawan saya ada yang bank, ada yang bekas CEO. Rupanya dia orang dah lama tahu. Saya cakap, ya Allah kan, kenapa kita baru tahu? So, bila saya cakap macam tu, ini tak lain tak bukanlah satu peluang untuk saya cerita pada kawan-kawan. So, sebelum saya cerita, saya nak share satu slide. Sebab slide ni akan buka mata you all yang ada dalam ni, 137 orang. Slide ni slide version yang kedua. Version yang pertama tu saya tak boleh share, saya dah edit sedikit. Saya akan share yang ni. So you all boleh tengok slide ni tak banyak, ada 4 sahaja. So nanti boleh go through sebab dia lebih kepada summary apa yang diceritakan oleh Tuan Nazri, Tuan Eddie, tadi ada apa encik yang dekat Labuan tu dengan kakak dekat ni. Saya akan rumuskan dalam 4 slide sahaja. So saya sharekan saya punya slide sekejap. Nampak slide saya? Nampak tak? Tak nampak lagi, tak nampak. Nampak Kejap Okey tak? Nampak tak? Okey, boleh nampak dah. Boleh? Dah, boleh. Okey, proceed. Okey, alhamdulillah, thank you. Okey, kejap saya buat dalam slide mode. Okey, kawan-kawan yang ada dalam ni saya macam you all juga kan. Mula-mula kan, walaupun orang-orang yang saya kenal bukan orang lain, orang yang berjawatan tinggi, tapi saya still ada satu perasaan yang kita panggil satu perasaan takut. So kalau dalam 143 orang ni, kalau you all ada perasaan sama macam saya, itu normal. Itu normal. Semua orang mesti ada perasaan takut. Betul tak? So kalau takut tu duduk dekat depan kita, so apa kita nak buat? So kita tak akan bergerak. Macam kata Tuan Dedi, kalau kita tak buat apa-apa tak jadi apa. So nombor 1, saya lawan perasaan takut saya. So bila saya lawan perasaan takut saya pecahkan kepada 4 bahagian. So 4 bahagian ni untuk eliminate saya punya rasa takut tu. So nombor 1, saya cakap kan, saya kena tengok syarikat ni sebab saya dari banyak macam pengalaman. Saya dah macam-macam syarikat saya dah masuk. So nombor 1, kita kena make sure syarikat yang kita masuk tu, kita kena dia wujud atau tidak. Ada ke tak ada? Sejak bila? So benda-benda ni penting. So kita kena tanya fikiran kita. Office ada kat mana? Dekat Malaysia, kat luar negara. Siapa owner? So benda-benda ni saya check, saya tengok. So bila syarikat tu kita dah tahu, kita dah confirm, saya tengok pula produk. So produk, kita tengok company ni jual apa. So saya tengok produk ni jual apa, tak lain tak bukan dia jual gold. So saya tengok lagi gold ni macam mana, bentuk fizikal ke, bentuk virtual ke, bentuk digital ke, saya tengok kan apa ada produk dalam tu, apa servis yang ada. So bila saya dapat tengok syarikat, saya puas hati dengan produk, benda ni yang paling penting. Sehebat mana pun syarikat, sehebat mana pun produk, orang kita ni kan, dia akan tanya 2 benda je. Kan? Dia akan tanya, benda ni patut syariah atau tidak. So, bila saya tengok company ni patuh syariah, dan saya tengok lagi siapa yang memberi patuh syariah pada company ni, ada tak unsur riba, dan saya paling penting, saya tengok dekat Google, saya check dekat media sosial, tengok pendapat netizen sebab kita yang lupa tahu, kita ada lagi satu, kita panggil warganet ni. So warganet ni, kuasa viral dia sangat tinggi. So kalau dia orang kata tak okey, memang tak okey lah. Kalau dia kata okey, tak okey lah. So saya check sampai level tu. So syariah saya dah check, produk saya dah check, syariah pun saya dah check. So last sekali, saya tengok siapa pelanggan quantum metal ni. So siapa yang beli gold? Apa feedback customer? Apa reputasi syarikat? Semua saya tengok. So bila empat benda ni dah ada,
So saya come out dengan satu kita panggil due diligence. So kita confirm dah. Company tu nama Quantimeter dah duduk dekat mana, dekat Malaysia. Ini alamat-alamat. Kalau you all boleh tengok, boleh Google sendiri, type di Quantimeter tu. Semua maklumat-maklumat tertera dalam website. Tak pernah saya jumpa satu website yang company tu willing untuk share information di dalam satu website. You boleh tengok kat dalam tu. Company profile, siapa ada dalam tu, semua you boleh access. Ini nombor satu. Kedua, produk, servis. Goal yang kita bawa ni, bukan calang-calang goal, bukan goal yang biasa-biasa. Goal kita ialah goal daripada Permin, international goal. Sebab tu saya bawa sentiasa goal dekat dalam saya punya wallet. Saya keluarkan 1 gram, saya bawa dekat saya wallet. Siapa kawan-kawan kelai tahulah, memang dekat wallet saya memang ada 1 gram. Kalau dah tanya macam mana Zat bentuk 1 gram tu, saya tunjuk je. The moment saya tunjuk je, kejap lagi dia minta, macam ni nak register? Simple as that. Kemudian ISRA adalah satu badan yang di bawah bank negara yang memberi kepatuhan syariah dan buat audit. Dia orang sendiri tengok, boleh tengok dekat YouTube macam mana dia orang buat due diligence pada Quantimeter sebelum dia orang bagi syariah. So setiap kita punya GSA, JA ni ada dia punya sijil patuh syariah yang tersendiri. Boleh dapatkan, kita boleh tengok. So nanti siapa yang join dalam training nanti, dia akan tunjukkan macam mana sebenarnya. So sekarang ni kalau ada benda-benda tu semua kan, apa lagi yang kita takut? Dan last kali saya cakap terang bila saya tengok bukan calang-calang orang yang jadi pelanggan dan juga business partner Quantimeter. Kita bukan bercakap macam orang persorangan. Kita bercakap company yang besar, bank-bank yang kita biasa tengok. Kalau you all tengok belah kanan ni, siapa tak kenal angkasa? Macam Tuan Eddie kata, angkasa, siapa tak kenal angkasa? Siapa tak kenal Ranu Tekun, Bank Muamalat? Semua ni ialah bank-bank yang jadi partner. Diorang sendiri sama level macam kita yang jadi dealer dan menjualkan emas. So bila semua benda ni ada, so saya cakap Alhamdulillah saya dalam track yang betul, tanpa berlengah masa saya share peluang ni pada kawan-kawan. Lagi satu, kalau you all, saya bagi satu tip jangan percaya dengan cakap saya, you all sendiri pergi Google, you type sahaja Bank Muamalat, you type saja Mike Angkasa, semua maklumat ni akan terkeluar dekat Google. You boleh screen capture. Ini yang first saya buat mula-mula untuk menaikkan rasa confident saya dan menghilangkan rasa takut. Saya check semua benda-benda ni. In fact, final yang saya check sebenarnya saya tengok kat Ustaz Lariba. Ustaz Lariba dalam tu dia ada mention siapa sebenarnya Quantimeter dan apa lagi bank-bank, apa lagi produk-produk yang patut syarah. Dan yang saya highlight ni dia orang mention Quantimeter termasuk dalam patuh syariah. So benda-benda ni clear. So saya cakap Alhamdulillah siapa yang ada dalam ni kita dalam track yang betul. Sebab saya cakap terus kita dari kecil kita dah kenal dengan gol. Mak bapak kita pun simpan gol. Kawan-kawan pun kita simpan gol. Sebenarnya kita sekarang ni buat benda yang sama. Tak ada apa benda pun. Kita buat benda yang sama. Kita bercakap pasal gol. Cuma sekarang ni Alhamdulillah kita diperkenalkan dengan satu peluang di mana semua tu kita boleh buat di dalam handphone. Okey, kalau yang tengok All Style ni maksudnya remember dalam kita punya Quantimeter ni kan ada GSA, kita ada GAA, GLA, ini term-term di dalam Quantimeter. Kalau kita translate dekat benda yang lama, yang sekarang kawan-kawan you all pergi, tak kisahlah pergi Arhanu ke, dia pergi dekat company P tu ke, company H ke, kan, tak kisah Nombor satu kan, sebab ini proses yang saya lalu, betapa susahnya saya nak beli emas dulu. Nombor satu, saya terpaksa pergi kedai, saya terpaksa pergi tengok, ada tak kedai jual emas, ada tak mana-mana yang jual emas, saya kena pergi. Even koperasi pun saya pergi, sebab tujuan satu saya nak beli gold. So bila dapat gold tu, kan, apa saya buat? Kalau saya tak ada duit, saya pajak. So bila pajak, kan, kita keluarkan duit dan kita terpaksa pergi bank. Pergi balik dekat Arhanu, pergi dekat pejabat pos. So proses-proses ni memenatkan saya. Saya pernah cakap tu, saya kerja kat Kelai. So bila time tengah hari saya akan skip sekejap, kan, saya pergi lari kat Arhanu. Sebab masa tu time lunch, saya pergi tengah beratur, tengok dia nak masuk kerja balik, terpaksa patah balik. So proses-proses tu yang menyebabkan saya fed up kan. Kemudian kita sama juga.
Kan kita dah beli emas, kita dah pajak, kita masih dikenakan upah simpan macam Tuan Azibir itu tadi. Upah simpan bergantung kepada tempat mana kita pajakkan. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Kan? Lepas tu kadang-kadang bila dah sampai 6 bulan tu kita tak boleh ada extend lagi, kita macam-macam karena kan. Kemudian bila kita tak ada duit, kita terpaksa tebus. Semua proses ni proses yang kita dah biasa. Nak tak? Kan? Macam quantum metal, dia dah sediakan semua kat ujung jari. You nak pajak, you nak beli, you nak gadai, semuanya dalam handphone. Sebab tu saya kata, saya kan walaupun tengah duduk-duduk kan, kita still boleh beli emas, tak kisah lagi pukul berapa kan. Semua proses tu saya buat dekat guna handphone sahaja. So saya cakap kan, thank you dekat Fauzan, thank you dekat Kak Amy, thank you team sebab yang memperkenalkan saya dengan quantum metal. Alhamdulillah, Alhamdulillah dalam quantum metal ni saya dah achieve saya punya matlamat kan. Alhamdulillah saya dan DC kita orang sepakat untuk create satu account. So kawan-kawan dalam ni, kalau you all ada family, ada adik-beradik, ada suami isteri, you buka satu account kan, sama-sama simpan emas. Sebab bila kita simpan emas ni kan, kita sebenarnya create kita punya kekayaan tau. Kita preserve kita punya kekayaan. Ingat dulu orang pernah tanya saya tahu, Ustaz, macam mana you nak, sebab ramai kawan-kawan kita dia cakap macam mana kita nak gunakan duit kita bersandarkan emas. Saya kata simple saja kan. Duit gaji saya, sebahagiannya saya beli emas, kemudian saya pajak balik 70%, 80% tu saya start berbelanja balik. So dengan tu setiap 1 sen selepas saya pajak tu, semua duit saya bersandarkan emas. Duit saya tak hilang. Sebab dulu kalau saya tak buat macam tu, setiap kali saya ada 500, saya terus beli barang, belanja hangus. Dapat duit 300-400, saya beli barang, belanja hangus. So sekarang ni saya beli emas dulu, kemudian baru saya pajak untuk beli apa-apa yang saya nak. So dengan cara itu kita boleh preserve kita punya emas. So alhamdulillah saya pun join tak lama, baru 1 hari bulan 6 besok genap 3 bulan. Saya cakap tu terang, saya punya account dah 4 digit hari-hari. Kalau mobile, kalau kita boleh cakap dekat Datuk, kalau kita boleh onkan kita punya quantum meter punya apps ni, setiap waktu saya rasa handphone saya memang berbunyi-bunyi. Setiap referral yang masuk tu memang berbunyi sahaja. So alhamdulillah kan, saya dah berjaya dapat 4 angka, saya dah berjaya kumpul emas lebih kurang value dekat 100,000 kan sepanjang 3 bulan kan. Kemudian kawan-kawan saya very positif, sebab saya kata ini orang kan, kita simple saja kan, duit lebihan pasar kita tu, tak kira lah RM10, RM20, kita asingkan, kita letak dalam quantum metal. Sebab tadi kalau perasan siapa tengok TV, ada satu application nama Rais ni konsep yang sama juga, asingkan duit lebihan, tapi diorang kepada duit cash, kepada akaun. So kita sekarang ni kepada emas. So ajak kawan-kawan, jangan rasa takut kan. Share seberapa banyak you all boleh share sahaja. Sebab saya rasa inilah peluang untuk kita dalam platform yang betul. Ini peluang untuk kita. So hopefully kita boleh bergerak sama-sama